Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, saya Cikgu Ainul. Apa khabar anak-anak semua? Diharap anak-anak dalam keadaan sihat sejahtera. Pada minggu ini, Cikgu akan menyambung pembelajaran kimia dengan bab 4 iaitu jadual berkala unsur. Objektif pembelajaran kita yang pertama ialah menganalisis jadual berkala unsur. Di akhir pembelajaran ini, diharapkan pelajar dapat menguraikan sejarah perkembangan jadual berkala unsur dan mendedukasikan prinsip asas penyusunan unsur dalam jadual berkala unsur. Sejarah perkembangan jadual berkala, terdapat 6 saintis yang telah menyumbang kepada perkembangan jadual berkala. Yang pertama ialah Antoine Lavoisier. Beliau telah mengkelaskan unsur kepada kumpulan gas, logam, bukan logam dan oksida logam. Namun, teori beliau gagal kerana beliau telah mengkelaskan haba cahaya dan beberapa sebatian dalam jadual berkala unsur. Saintis kedua ialah Johann de Bruyne. Beliau telah mengkelaskan unsur kepada kumpulan mengikut sifat kimia yang sama. Di sini kita dapat lihat bahawa pengkelasan unsur telah dilakukan mengikut kumpulan dari Antoine Lavoisier lagi. Okey. Jadi kumpulan telah wujud. Johann de Bruyne telah menambah bahawa kumpulan tersebut akan mempunyai sifat kimia yang sama. Dan ini mengikut hukum triad. Apa itu triad? Triad adalah 3. Apa yang 3? Johann de Bruyne mendapati bahawa kumpulan terdiri daripada 3 unsur akan mempunyai sifat kimia yang sama. Okey, seterusnya John Newland. John Newland telah menyusun unsur mengikut pertambahan jisim atom dan sifat kimia yang sama. Okey, di sini John Newland melakukan penambahan bahawa susunan unsur perlu dilakukan mengikut pertambahan jisim atom. Dan teori beliau dikenal sebagai hukum oktav kerana beliau mendapati bahawa sifat kimia dan sifat fizikal unsur yang pertama berulang pada setiap unsur ke-8. Seterusnya, Lothar Meyer. Lothar Meyer telah memplot graf isi padu atom melawan jisim atom dan beliau mendapati bahawa unsur dengan sifat kimia yang sama akan berada pada kumpulan yang sama. Okey, kerana unsur tersebut berada pada kedudukan yang sama di graf. Dmitri Mendeleev menyokong teori saintis sebelum ini bahawa kumpulan mempunyai sifat kimia yang sama. Okey, namun beliau menambah bahawa unsur perlu disusun mengikut pertambahan jisim atom relatif. Dan akhir sekali, Henry Moseley, beliau menyokong Dmitri Mendeleev punya teori, namun menambah baik bahawa unsur perlu disusun mengikut pertambahan nombor proton. Terdapat 2 prinsip asas penyusunan unsur dalam jadual berkala. Yang pertama, unsur disusun mengikut pertambahan nombor proton. Okey, ini merupakan teori Henry Moseley. Okey, yang kedua, unsur yang mempunyai sifat kimia yang sama akan disusun dalam laju menegak, iaitu kumpulan yang sama. Okay, ini merupakan jadual berkala unsur yang telah dicadangkan oleh saintis terdahulu. Okay, jadi di sini kita dapat lihat bahawa terdapat 18 laju menegak. 18 laju menegak. Ini laju menegak. Dan laju menegak ini kita panggil sebagai kumpulan. Okey, maka di sini kita dapat lihat bahawa kita ada 18 kumpulan. 1, 2, 3, 4 sampailah hujung ni 18. Kemudian kita ada baris melintang.
Baris melintang yang ini 1, 2, 3 sampai 7 ni. Dan garis melintang tu kita panggil sebagai kala. Okey, melintang adalah kala. Okey. Di sini kita dapat lihat bahawa unsur telah disusun mengikut penambahan nombor proton. Okey, jadi dalam jadual berkala, nombor proton adalah yang atas. Okey, ni 1, 2, 3, 4 sampai sini 118. Jadi nombor protonnya sentiasa bertambah. Jisim atom relatifnya juga bertambah. Okey, jisim atom relatif adalah yang bawah. Okey, penambahan jisim atom relatif adalah teori Dmitri-Mendeleev. Manakala penambahan nombor proton adalah teori Henry Moseley. Seterusnya, objektif kedua dalam pembelajaran pada hari ini ialah menganalisis susunan unsur dalam jadual berkala unsur. Di akhir pembelajaran ini, murid haruslah dapat memerihalkan jadual berkala unsur moden dan dapat merumuskan hubungan di antara nombor proton dengan kedudukan unsur dalam jadual berkala. Jadi, ini bermaksud bahawa berdasarkan nombor proton, pelajar harus tahu kedudukan unsur dalam jadual berkala. Kedudukan maksudnya kumpulan dan juga kala unsur tersebut. Okey. Susunan unsur dan jadual berkala akan ditentukan oleh electrovalence. Okey, electrovalence akan menentukan kumpulan. Okey, jadi kita recap balik bab 2, kita telah belajar electrovalence. Electrovalence ialah elektron yang terletak di petala yang terakhir dalam sesebuah atom. Okey, kala pula kita akan tentukan melalui petala ataupun bilangan petala berisi elektron. Okey, jadi saya nak beritahu, pelajar wajib tulis berisi elektron. Pelajar tak boleh letak bilangan petala sahaja. Salah. Okey, perlu tulis penuh bilangan petala berisi elektron. Okey, latihan pertama untuk melihat kedudukan kalium dalam jadual berkala. Okey, kalium mempunyai nombor proton 19, maka susunan elektronnya ialah 2881. Okey, untuk mengetahui kumpulan. Bagaimana tahu kumpulan? Kumpulan ditahu melalui apa tadi? Kita recap balik. Kumpulan dapat dilihat ataupun ditentukan oleh valence elektron. Okey, jadi valence elektronnya apa? Valence elektronnya 1. Maka kumpulan 1. Okey, kemudian petala. Kala. Okey, untuk mengetahui kala. Okey, macam mana nak tentukan kala? Kala ditentukan oleh bilangan petala berisi elektron. Jadi kat sini berapa petala dia ada? 1, 2, 3, 4. Maka kala 4. Okey, neon pula. Neon nombor protonnya 10. Maka dia punya susunan elektron ialah 28. Okey, di sini untuk mengetahui kumpulannya dia ada perbezaan sedikit. Okey, jika valence elektronnya 3 dan ke atas. Okey, valence elektron 3 dan ke atas. Okey, untuk mengetahui kumpulannya, kita perlu tambah 10. Okey, kumpulan ialah 3 tambah 10. Okey, jadi di sini itu kalau valence elektron 3. Okey, untuk neon, valence elektronnya 8.
Maka kumpulannya ialah 8 tambah 10. Okey, kenapa kena tambah 10? Okey, maka kumpulannya 18. Okey, kenapa dia perlu tambah 10? Okey, kita lihat cara berkala ini. Okey, 10 yang kita tambah itu merupakan unsur peralihan. 10 tu start daripada 3 hingga 12. Okey, kumpulan 3 hingga 12 adalah unsur peralihan. Okey, unsur peralihan. Kita tak ambil 10 ni. Kenapa? Sebab unsur peralihan dia tak ada kumpulan yang tetap. Dia akan beralih tempat. Disebabkan itulah kita perlu tambah 10. Kita perlu skip yang 10 kat tengah tu. Sebab tu 8 tambah 10. Okey. Kalau untuk neon adalah berapa? Okey, kalau ditentukan oleh bilangan petala berisi elektron. Maka di sini bilangan petala berisi elektron pada neon ialah 2. 1, 2. Maka kalanya ialah 2. Okey, akhir sekali untuk klorin. Okey, klorin mempunyai nombor proton 17. Susunan elektronnya ialah 287. Okey, nak tahu kumpulan dia? Kita tengok pada valence elektron. Okey, valence elektronnya 7. 7 tu lebih daripada 3. Tadi saya cakap kalau valence elektron 3 dan ke atas, untuk tahu kumpulan kita kena tambah 10. Maka 7 tambah 10 ialah 17. Maka klorin ialah kumpulan 17. Skalanya ialah 3. Kenapa 3? Sebab 3 petala berisi elektron. Objektif seterusnya ialah menganalisis unsur dalam kumpulan 18. Okey, jadi di sini kita akan belajar kumpulan 18. Kumpulan 18 tu yang mana? Kumpulan 18 tu adalah yang terakhir sekali di sini. 18. Okey. Jadi pada akhir pembelajaran ini diharap pelajar dapat menghubungkait sifat lengai unsur kumpulan 18 dengan kestabilannya. Lengai. Nanti saya akan terangkan lengai itu apa. Seterusnya, mengitlak perubahan sifat fizikal unsur apabila menuruni kumpulan 18 dan akhir sekali memerihalkan kegunaan unsur kumpulan 18 dalam kehidupan harian. Okey, ini merupakan cara berkala unsur dan kita dapat lihat bahawa unsur kumpulan 18 berada di kanan sekali, iaitu di sini. Okey, bermula dengan helium, neon, argon, krypton, xenon dan juga radon. Okey, kumpulan 18 juga dikenali sebagai gas nadir ataupun gas adi. Mengapa dia merupakan kumpulan 18? Okey, kita recap balik pembelajaran sebelum ini. Kumpulan 18. Okey, kumpulan 18. Kalau dia kumpulan 18, dia mesti ada valence elektron 8. Okey, valence elektron 8. Jadi kita lihat untuk helium, neon dan juga argon. Okey, kita tengok pada neon dan argon dahulu. Okey, neon mempunyai 10 proton. 10 proton, argon 18 proton. Okey, yang atas proton. Ini proton. Okey, 18 untuk argon. Maka penyusunan elektron untuk neon ialah 28 dan argon 288. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa valence elektronnya 8. Okey, kalau valence elektron 8 kita panggil sebagai 8 ialah oktet. Okey, dia dah mencapai susunan oktet. Okey, untuk helium pula. Okey, helium dia mempunyai protonnya 2. Protonnya 2. Okey, dia tak ada 8. Dia 2. Dia 2 sahaja. Okey, kenapa pula kalau dia 2 tapi dia berada di kumpulan 18 bukan kumpulan 2? Sebab kumpulan 2 pada
petala pertama maksimum elektron adalah 2. Okey, jadi disebabkan itulah dia diletakkan dalam kumpulan 18. Okey. Jadi kalau disebabkan dia mempunyai susunan elektron 2, maka kita panggil sebagai duplet. Kalau 2 duplet 8 oktet. Okey. Terdapat 6 sifat fizikal bagi unsur kumpulan 18. Yang pertama ialah takat lebur dan takat didih rendah. Okey, kenapa dia ada takat lebur dengan takat didih dia rendah? Okey, sebab kumpulan 18 dia adalah bukan logam. Okey, kumpulan 18 adalah bukan logam. Okey, bukan logam. So, kalau dia bukan logam, dia akan mempunyai ikatan yang lemah. Okey, ikatan yang lemah. Daya tarikan yang lemah. Bukan ikatan, daya tarikan yang lemah. Okey, disebabkan itu takat lebur dan takat didihnya rendah. Dan hanya memerlukan sedikit haba untuk mengatasi daya tarikan antara atom. Okey, seterusnya tidak mengalirkan arus elektrik sebab dia adalah bukan logam, maka dia penebat. Dia tak boleh alirkan elektrik. Dan juga pengkonduktor haba yang lemah. Okey, seterusnya ketupatannya rendah juga. Kenapa ketupatan rendah? Sebab dia punya jisim atomic relatifnya rendah. Okey, maka ketupatannya rendah. Seterusnya, wujud sebagai gas monoatom. Monoatom tu apa? Monoatom tu mono, satu. Dia wujud sebagai single. Kenapa dia single? Sebab dia dah capai susunan elektron yang stabil. Okey, susunan elektron yang stabil. Jadi apa itu susunan elektron yang stabil? Okey, jadi awak perlu tahu susunan elektron yang stabil adalah dia punya electrovalence dia dah maksimum. Okey, yang tadi so dia kumpulan 18. Jadi electrovalence-nya 8 iaitu oktet. Dia dah stabil. Ataupun untuk helium dia adalah duplet. So maka kalau dia oktet dan duplet dia adalah stabil. Okey, bila dia dah stabil, dia tak perlulah untuk menderma. So dia tak perlu untuk menderma, yang ini tidak perlu menderma, menerima atau berkongsi elektron. Okey, dia tak payah nak share dengan orang, tak payah nak ambil elektron ataupun buang elektron sebab dia dah stabil, dia dah cukup. Dia tak perlu lagi buat apa-apa kat diri dia. Jadi bila dia tak boleh buat apa-apa buat kat diri dia, dia akan jadi seorang-seorang je lah, tak payahlah orang lain sebab tu dia monoatom. Dan akhir sekali dia tidak larut dalam air. Kenapa dia tidak larut dalam air? Sebab tadi saya dah cakap nombor 5 tadi, dia punya susunan elektron dah stabil. Jadi dia tak perlu orang lain. Dia tak perlu bertindak balas dengan air. Sebab itu dia tidak larut dalam air. Okay, seterusnya kita lihat pada perubahan sifat fizikal unsur apabila menuruni kumpulan 18. Yang pertama, perubahannya ialah saiz atom unsur bertambah. Okey, kenapa saiz atom bertambah? Kerana yang pertama disebabkan oleh bilangan proton bertambah. Apabila bilangan proton bertambah, secara tak langsung bilangan elektron juga akan bertambah. Maka bilangan petala berisi elektron juga akan bertambah. Jadi kita dapat lihat dalam rajah ini, dia punya saiz atom
bertambah. Ini neon, ini helium, neon, ada 2 petala, dan diikuti argon 3 petala. Maka saiznya bertambah. Okey, seterusnya takat lebur dan takat didih juga bertambah. Okey, ini dapat dikaitkan dengan saiz atom. Okey, saiz atom bertambah. Apabila saiz atom bertambah, daya tarikan antara atom akan menjadi semakin bertambah kuat. Maka lebih banyak haba perlu diserap untuk mengatasi daya tarikan antara atom. Okay, ini kita dapat lihat daripada gambar. Bila saiz dia bertambah, saiz dia dah bertambah. Jadi bila saiz dia bertambah, dia punya daya tarikan dia pun bertambah. Kenapa? Sebab dia makin dekat. Okay. Seterusnya, sifat kimia. Sifat kimia adalah lengai, tidak reaktif. Kenapa? Sebab kumpulan 18 telah mencapai susunan duplet oktet yang stabil. Okay, iaitu dia punya electrovalence adalah 2 dan juga 8 dan 8. So, duplet untuk helium, oktet untuk neon dan juga argon. Jadi, dia dah stabil. Jadi, disebabkan dia dah stabil, maka unsur kumpulan 18 tidak perlu untuk menerima, menderma, berkongsi elektron dengan atom lain. Jadi, dia akan kekal sebagai monoatom dan tak akan bertindak balas dengan atom lain. Akhir sekali ialah kegunaan unsur kumpulan 18. Yang pertama, helium digunakan dalam belon kaji cuaca dan juga tangki oksigen penyelam. Neon digunakan dalam lampu papan iklan. Argon untuk mentol elektrik dan juga kerja mengimpal iaitu welding. Diikuti krypton untuk laser rawatan mata dan juga mentol daya kilat pada kamera iaitu flash kamera. Xenon pula lampu rumah api dan ubat bius, dan akhir sekali radon untuk rawatan kanser. Okay, sekian sahaja kelas kita pada hari ini. Jadi anda boleh menghubungi guru masing-masing untuk dapatkan latihan. Berjumpa lagi pada sesi webinar akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.